Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan topik fokus ke berapa dah? Topik fokus yang ke 39. Okay, tentang intipati Perjanjian Malaysia. Jadi harus kita ingat intipati ini maksud dia adalah apakah yang kandungan, apakah isi yang ada dalam Perjanjian Malaysia. Maksudnya apabila terbentuknya Malaysia, kita ada dilakukan dimeteraikan satu perjanjian antara semua negara yang terlibat, dan dalam kertas perjanjian itu apakah yang tertulis di sana, itulah maksud dia intipati. Juga dalam soalan juga boleh disoal apakah perkara dalam Perjanjian Malaysia ataupun MA 63 dan kandungan. Jadi tiga ini maksud dia sama. Okay, tanpa melengahkan masa, kita terus lihat isi kandungannya. Okay, untuk menyenangkan kita ingat, cikgu dapat idea ni daripada rakan guru yang lain semasa bengkel, iaitu akronim yang kita boleh gunakan untuk topik ini, iaitu intipati. Agak kecil dalam tulisan ini. Sekejap, cuba buka dulu, baru kita bincang. Okay, jadi ideanya adalah untuk menggunakan perkataan intipati untuk membuat akronim untuk soalan ini. Okay, namun intipati ini kita hanya gunakan T-party. In itu kita tak gunalah untuk untuk nak bagi isi dia. Jadi T ialah tarikh. I ialah iktiraf kedaulatan. P ialah pendidikan. A ialah untuk ahli. Dan T yang seterusnya adalah untuk tubuh, kabinet. Okay. Dan akhir sekali, I yang terakhir ialah iktiraf penduduk. Okay, mari kita lihat isi dia. Jadi tarikh pembentukan Malaysia ditetapkanlah dalam perjanjian ini, iaitu yang di sini special. Tarikh dia istimewa dan kita harus berikan perhatian tambahan lah, sebab tarikh dia tak sama dengan hari Malaysia. Okay. Sebab mengapa? Berlaku bantahan oleh negara lain, iaitu Indonesia, yang membawa kepada satu proses lah, di mana PBB perlu meninjau semula, perlu membuat kajian semula tentang pembentukan Malaysia untuk memastikan memang pembentukan Malaysia boleh dijalankan. Okay, jadi oleh itu dia telah dilambatkan kemudian. Okay, jadi pada asalnya memang tarikh pembentukan Malaysia adalah sama dengan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dalam Perjanjian Malaysia, iaitu pada 31 Ogos 1963. Jadi untuk kita nak hafal di sini, kita ingat mungkin memang tariannya sama dengan kemerdekaan, tetapi tahun dia ialah 1963. Okay, kemudiannya iktiraf kedaulatan. Apabila desain perjanjian ini, 3 buah negeri telah mendapat kedaulatan atau kemerdekaan mereka, iaitu 3S, Sarawak, Sabah dan Singapura. Kedaulatan mereka telah diiktiraf oleh kerajaan British dalam Malaysia. Yang P ialah pendidikan. Apa maksudnya pendidikan? Pendidikan ini maksudnya untuk Sarawak dan Sabah, pendidikan diberikan tempoh masa peralihan. Okay, tempoh peralihan. Maksudnya pendidikan masih di bawah kerajaan Sarawak dan Sabah untuk mula-mula awal kemerdekaan. Pendidikan diberi tempoh peralihan untuk Sarawak dan Sabah. Okay. Kemudiannya kita lihat ahli A. Siapakah ahli
Nah, juga ditetapkanlah dalam perjanjian ini ahlinya ialah ahli Persekutuan Malaysia ialah Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Okay, dan akhirnya belum akhir, dua lagi. Tubuh kabinet T ialah tentang kelebihan untuk Sarawak dan Sabah, iaitu mereka boleh menubuhkan kabinet negeri sendiri. Okay. Dan akhir sekali, untuk rakyat Sarawak dan Sabah, mereka juga ada dapat iktiraf yang istimewa, iaitu mereka juga adalah Bumi Putra. Okay. Di sini mungkin lebih sesuai kita tukar penduduk ini jadi iktiraf sebagai Bumi Putra. Penduduk Sarawak dan Sabah sebagai Bumi Putra sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Dan satu lagi yang tak ada dalam acronym tadi ialah kerusi parlimen juga diberikan kepada Singapura 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Itu adalah intipati ataupun perkara ataupun kandungan Perjanjian Malaysia. Okay, seterusnya kita pergi kepada peristiwa pengisytiharan Malaysia. Yang ini cikgu tak ada buat flashcard sebab dia adalah agak ringkas lah peristiwa dia. Okay. Jadi bila kita tengok peristiwa, kita juga boleh gunakan TTMCC yang latar belakang tu untuk kita ingat apakah perkara yang kita nak ceritakan dalam peristiwa itu. Jadi T yang pertama, tarikh. Bilakah berlakunya pengisytiharan Malaysia? 16 September 1963. Yang ini kita semua sedia tahu. T yang kedua, tokoh. Siapakah yang terlibat dalam pengisytiharan Malaysia? Yang di-Pertuan Agong di Kuala Lumpur, Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi. Okay, ini adalah yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang pertama. Dan juga wakil PTM yang pergi ke Kuching, iaitu Khair Johari. Okay, dan di Sabah pula kita ada Datuk Mustafa, Datuk Harun yang di-Ketua Negeri Sabah yang pertama dan Tun Abdul Razak Husin yang mewakili Kerajaan Persekutuan ke Sabah. Okay. Jadi itu T. M. M ialah maksud. Apakah maksud pengisytiharan Malaysia? Pengisytiharan Malaysia maksudnya mengumumkan pembentukan Malaysia lah. Peristiwa ini dia mengumumkan pengisytiharan Malaysia ataupun pembentukan Malaysia secara rasmi lah. Okay, pada hari itu bila dibacakan pengisytiharan Malaysia, maka Malaysia sudah terbentuk, sudah berjaya, sudah bermula negeri-negeri Sarawak, Sabah dengan Singapura beserta Persekutuan Tanah Melayu sudah berjaya membentuk sebuah negara dengan nama Malaysia. Okay, jadi itu maksud dia. Lepas itu ciri-ciri. Ciri-ciri maksudnya apakah yang mereka lakukan dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa ini yang di-Pertuan Agong dia membacakan pengisytiharan Malaysia. Sama juga di Sarawak dan Sabah dibacakan oleh wakil masing-masing. Nanti kita lihat. Untuk Kuala Lumpur tadi juga tertinggal seorang tokoh yang penting. Kita bapa kemerdekaan kita menyaksikan pengisytiharan tersebut lah. Okay. Lepas itu di Sarawak. Di Sarawak ciri-ciri dia ataupun apakah yang mereka lakukan ialah ada dua perkara. Satu ialah sama seperti yang Tuan Agong tadi, Khair Johari, wakil dari PTM di Kuching, Sarawak, dia bacakan pengisytiharan Malaysia. Tetapi ada tambahan iaitu yang di-Pertuan Negeri juga mengangkat sumpah jawatannya sebagai yang di-Pertuan Negeri pada tarikh yang sama. Okay, dan akhirnya di Sabah, pengisytiharan Malaysia diumumkan oleh yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Tun Abdul Razak hanya hadirlah sebagai wakil. Okay. Jadi dan pada hari yang sama juga di Sabah, yang di-Pertuan Negeri juga menandatangani surat sumpah sebagai yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Okay, baik, itu sahaja. Sebab itu cikgu memang kurang nak buat flashcard tentang topik ini. Dia hanya tentang perjalanan dia, bagaimana siapakah yang terlibat, mereka mengisytiharkan dan mereka mengangkat sumpah. Secara ringkas sahajalah tentang pengisytiharan Malaysia. Okay, baik. Jadi dengan itu kita sedikit tambahan di sini mungkin ada informasi yang menarik juga, iaitu untuk Ketua Menteri Sarawak dia dilantik
pada tarikh 22 Julai lebih awal. Jadi 22 Julai ialah Hari Sarawak dan cuti umum di negeri tersebut. Itu berlainan sedikitlah dengan negeri lain. Okay, jadi itu adalah tentang dua topik hari ini, dua subtopik daripada topik penting iaitu Perjanjian Malaysia ini, yang intipati dia dengan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Sekarang kita sambung kepada bahagian latihan. Okay. Latihannya satu soalan sahaja, iaitu tentang intipati. Okay, jadi apakah intipati Perjanjian Julai 1963? Okay, jadi sini kita hanya salin, mulakan dengan salin soalan. Diintipati Perjanjian Julai 1963. Ada kata lebih besar tulisan ini? Ya, okey tak. Boleh je. Ialah apa tu? Apakah intipati perjanjian dia? Kita ingat balik intipati kemudian dengan T. Tarikh pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963. I yang pertama, ya, dan kedaulatan negeri Sarawak, Sabah dan Singapura diiktiraf oleh British dalam Malaysia. Iktiraf kedaulatan. Okay, selain itu, P. P untuk apa tadi? Pendidikan. Pendidikan diberi tempoh peralihan untuk Sarawak dan Sabah. Dan lepas P ialah A. Ahli persekutuan terdiri daripada Sarawak, Sabah, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Di samping itu, sudah 4 isi, beri lagi. Di samping itu, di tubuh kabinet. Okay. Kelebihan menubuhkan kabinet diberikan kepada Sarawak dan Sabah. Dan I yang terakhir, iktiraf Bumiputra. Okay, jadi pengiktirafan penduduk Bumiputra Sarawak dan Sabah sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. 6 isi dah semua ada. Jadi ada satu lagi, C. Kerusi Parlimen diperuntukkan untuk negeri, untuk Singapura berapa kerusi? Silap cikgu, 15 kerusi. Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Okay, baik, habis. Ini tambahanlah. Kalau boleh ingat, tulis. Cuba tulis setakat mana yang diingati lah. Walaupun salah tak apa, tulis saja. Okay, baik. Jadi itulah jawapan kita untuk hari ini. Cuba kita cek balik betul tak dengan kerusi itu betul. Okay, jadi inilah cara kita nak jawab soalan ini. Okay, jadi diharapkan dapat manfaatkan dalam SPM nanti. Ini tajuk yang agak senang dan harap murid dapat ambil masa untuk menghafal isi-isi tersebut. Baik. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.